Rusia dikatakan tidak takut untuk bertempur dengan NATO. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov memberi amaran mengenai penghantaran misi pengaman ke Ukraine boleh mencetuskan pertempuran secara langsung di antara Rusia dengan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Lavrov menjelaskan sebarang kemungkinan konfrontasi di antara tentera Rusia dengan pasukan NATO boleh mencetuskan akibat yang jelas dan sukar untuk diperbaiki. Saya berharap mereka faham apa yang dibincangkan kerana ini akan menjadi pertembungan secara langsung di antara Angkatan Bersenjata Rusia dan juga NATO. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku pada dasarnya, katanya di Institut Perhubungan Antarabangsa Moskow Rabu lalu. Minggu lalu, Poland menghantar permohonan secara rasmi bagi misi pengaman ke Ukraine semasa sidang kemuncak NATO. Di dalam pada masa itu, Moskow juga menuduh Kiev menjejaskan peluang rundingan damai apabila menuntut perkara yang tidak sepatutnya daripada Rusia. Dikatakan Amerika Syarikat adalah orang yang memegang Ukraine di sebalik tabir. Ukraine pula pada masa sama menegaskan mahu berunding tetapi sesekali tidak akan menyerah kalah kepada Rusia. Lavrov menjelaskan sikap pihak berkuasa Ukraine yang menolak cadangan mereka sendiri secara tidak langsung menyukarkan kata putus yang dicapai di antara Rusia dan juga Ukraine. Beliau menyatakan hal ini kerana ada tangan gaib yang telah berada di belakang Ukraine. Dikatakan ianya adalah Amerika Syarikat. Sekaligus telah menyukarkan Kiev untuk membuat keputusan yang mereka ingini. Lavrov juga turut menyelar Amerika Syarikat sebenarnya tidak mahu melihat peperangan ini berakhir, malah ingin melihat ianya merebak ke seluruh dunia. Disebabkan itulah Amerika Syarikat sering mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Ukraine. Di dalam masa yang sama, Malaysia perlu tegas berkenaan isu pencerobohan Sabah untuk mengelakkan ianya terjadi seperti Ukraine. Kerajaan Malaysia perlu menyatakan pendirian tegas bagi mengecam pencerobohan yang sedang berlaku di Ukraine. Kerajaan tidak boleh sekadar menyokong pendirian negara lain, sebaliknya perlu menggesa semua pihak untuk berhenti melakukan pencerobohan serta melakukan rundingan damai. Menurut bekas Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman berkata, berdasarkan isu politik yang berlaku di perairan negara ini termasuk pencerobohan yang semakin kerap dilakukan oleh negara kuasa besar, tidak mustahil Malaysia juga akan berhadapan nasib yang sama seperti Ukraine. Maka kerajaan perlulah tegas terhadap isu pencerobohan yang berlaku di perairan negara ini. Saya amat prihatin dengan ketegangan yang sedang berlaku di Ukraine dan saya berpegang kepada kepercayaan bahawa keganasan hanya akan menyebabkan ramai orang menderita dan terkorban. Jika dilihat, pesawat MH17 juga ditembak jatuh ketika melalui ruang udara timur Ukraine dan bangkai kapal terbang yang terjatuh di kawasan Donetsk. Dan tragedi itu mengakibatkan kesedihan terhadap ramai pihak. Saya percaya ketegangan yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraine ketika ini akan mengakibatkan penderitaan kepada ramai orang, katanya di dalam satu kenyataan. Di samping itu, katanya Malaysia perlu meningkatkan keselamatan infrastruktur cyber bagi berhadapan kemungkinan berlaku serangan cyber seperti yang dilakukan Rusia untuk menyebarkan maklumat yang tidak tepat. Situasi itu telah menimbulkan kebimbangan akan tercetusnya perang digital. Menurut Presiden Parti Cinta Sabah itu berkata, memandangkan Malaysia kini sedang beralih kepada fasa teknologi 5G, maka aspek keselamatan cyber perlu untuk dipertingkatkan. Sebahagian penyedia teknologi 5G didakwa mempunyai hubungan dengan negara kuasa besar yang kerap menceroboh perairan negara dan menjejaskan kehidupan rakyat. Jelas beliau, keselamatan cyber berkait rapat dengan sektor kewangan, pengangkutan, ketenteraan dan infrastruktur kritikal lain. Maka infrastruktur keselamatan digital di negara ini perlu diperkukuhkan. Mengulas lanjut, katanya kerajaan juga perlu memberi keutamaan bagi melindungi sempadan perairan Sabah daripada diceroboh oleh pendatang asing. Tiada tolak ansur perlu diberikan terhadap mana-mana pihak yang mengancam kedaulatan negara. Justeru, kerajaan perlu mengambil langkah tambahan untuk melindungi sempadan negara terutama di Sabah untuk memastikan keselamatan wilayah ini sentiasa terpelihara, ujarnya. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.